Assalamualaikum dan selamat kembali ke kelas kira-kira Cikgu Masud. Hari ni saya nak start kelas pun kacau. Ni ada dua orang pula main ni kena kantoi pula dah. Aku pula nak kena pergi sebat dia apa. Hak ni kenal siapa ni? Ni lah Syasha. Kantoi apa? Ambil aiskrim lebih kat dia orang makan. Aduh. Amboi. Badan macam tu pun main aiskrim lebih lagi. Hak ni pula, ni lagi mengada. Ni apa ni? Cuba mengintai budak perempuan kat Semar Puteri. Sudah. Pergi sana, aku nak mengajak pula lah ni. Hampa tengok ni. Tadi dia main, dia pergi atok meja aku. Lah ni aku punya laptop dah belah kiri dah. Belah kanan pula telefon, pening kepala. Ni lah laptop zaman dulu-dulu. Habis besar laptop. Hari ni minggu lepas kita cerita pasal kereta yang popular dalam segmen B yang dah biasa lama kita kenal. Tiba-tiba dia jatuh. Dah kursi ni. Kursi ni angkat sikit balik. Rendah takut kamera tak nampak. Baru nampak bulu hidung. Minggu lepas kita cerita pasal Vios kan. Jadi minggu ni kita cerita pasal ni pesaing dia lah. Dan pesaing dia ni ialah Nissan Almera. Di Almera sebelum ni, basically kita tengok Nissan Almera tu langsung tak teringin Almera sebelum ni. Tapi hak baru ni cantik juga. Hak baru ni boleh tahan cantik dia. Dan dia datang dengan enjin hak kira canggih lah. Enjin 1 liter turbo. Jadi antara kereta yang punya enjin yang canggih pada tahap harga mampu milik ialah Nissan Almera ni sekarang ni. Untuk Honda City pun ada juga. Pihak tu dia jenis variant RS tu dia macam hybrid pula, lain cerita. Dan yang ni cerita paling utama dia lah, enjin dia ni 1 liter 3 silinder turbo. Ni 3 benda sekali kita tak mau dengar ni. 1 liter kita tak mau dengar, 3 silinder kita tak mau dengar, turbo kita tak mau dengar kan. Geng-geng CFE tahu kan, pening kepala turbo kan. Geng Izora lagi tahu. Izora cengeng apa jangan tahu. Ni bila cerita turbo ni ramai orang takut maintenance mahal. Dan kita tahu kata Nissan pun dia jadi seriau pasal dia nak kena jual kereta ni. Dia tengok kereta cantik dah, tapi masalah enjin ni yang macam mana aku nak yakinkan orang ni kan. Enjin turbo ni orang kata maintenance mahal ataupun mungkin tak tahan. Jadi bila kita tengok dekat dia punya harga servis ni, nampak yang memang Nissan berusaha sangat-sangat untuk menunjukkan bahawa kereta mereka maintenance dia bukan saja berpatutan, malah murah lagi daripada pesaing-pesaing. Jadi ini kita tengok ni kali ni malangnya kita tak dapat data ni daripada orang panggil laman sesawang yang rasmi lah, tapi dapat daripada salah satu laman sesawang kereta lah. Tapi depan ni punya nak angka memang selalunya agak-agak tepat jugalah. Nak sebut ke Syah nama apa website ni? Buat kawan tak buat kawan ni? Buat tak apa? Ni sebut lah. Okey. Jadi website ni nama dia Wapcar. W-A-P, Wap. Dan ni dia punya jadual lah. Saya rasa mungkin dia dapat pada Nissan kot. Takkan dia pernah mereka je kan. Jadi kita tengok Jadi masa kita pergi pelancaran Almera tu pun dia kata dah untuk servis ni setahun sekali dia akan bagi servis free. Jadi kita memandu sekitar, kita boleh kata kita memandu lebih kurang dalam 20,000 km setahun lah. Jadi mungkin kalau untuk servis tu tahun mungkin kalau awak bawa lebih pada 20,000 km mungkin servis sampai 3 kali setahun. Tapi kalau tidak dan awak bawa bawah pada 20,000 mungkin dalam 15-16,000 setahun 2 kali servis dan tiap-tiap tahun dia akan ada satu servis free. Itu yang buatkan mengurangkan lah cost maintenance ni. Jadi kita tengok cost maintenance lah. Kita tengok selalunya untuk 5 tahun 100,000 km, tapi mereka kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 servis. Tak tahulah macam mana, tapi kita ikut yang ini dulu. Kita tengok untuk 60 bulan lah. Dia kira 60 bulan ni untuk 70,000 km kita pandu. Maksudnya 5 tahun 70,000 km. Saya rasa ni rendah sikit lah, tapi mungkin kalau kereta ni kereta kedua awak guna untuk pergi balik office saja, mungkin angka ni betul lah. Jadi untuk 70,000 km pertama, perbelanjaan untuk kereta ni hanyalah RM1,766.7 maksudnya kalau kita bagi 5 lah, pecah 5 tahun, hanya RM353.2. So itu satu harga yang sangat rendah untuk maintenance kereta. Tapi itulah saya cakap, ini kita kira 5 tahun tapi 70,000 km. Jadi tak tahulah awak boleh terima tak boleh terima. Saya lagi suka setuju untuk 5 tahun tu ialah 100,000 km. Jadi bila kita tengok kat sini dia kata untuk capai 100,000 km tu ataupun dalam dia punya kiraan 98,000 km memerlukan 84 bulan ataupun 7 tahun. Jadi kita kira tengok untuk tempoh tersebut iaitu 100,000 km, dia punya servis kos dia sebenarnya untuk tempoh tersebut ialah RM3,889 dan 8 kupang seduit. Jadi ini menunjukkan kalau kita bahagi
dengan 7 tadi, dia jadi RM555. Tapi itu kita bagi 7. Apa kata kita ambil kan? 3,889 8 kupang sedikit bagi 5. Tapi ini saya punya kiraan ikut penjadualan biasa kita lah. Maksudnya untuk 5 tahun kita 100,000 km. Tapi dia kira 7 tahun 100,000 km. Yang nak mencapai 100,000 dia kira 7 tahun. Untuk capai 100,000 dia punya servis tadi kos dia 3,889. Dan kalau kita bahagi dengan 5, maksudnya setahun kita punya servis RM777. Jadi tak murah sangat lah. Kalau kita low mileage driver, nampak memang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat murah. Tapi kalau kita congak balik sampai 100,000 km, dia punya tahunan dia ialah RM777. Maksudnya ni agak tinggi jugalah untuk antara kereta-kereta yang kita dah kira sebelum ni. Selalunya lebih sekitar dalam 500 sampai 600. Yang ni hampir RM800 setahun untuk dia punya maintenance. Ni regular maintenance je. Kita tak termasuk benda-benda lain lagi lah. Pasal ini kita ikut dia punya jadual sahaja. Tapi apa pun, kita baca bila pasal nak tunjukkan untuk yang 70,000 kilometer pertama tu, maksudnya ni untuk saya 3 tahun untuk 3 tahun tu dia punya pecahan dia lah pecahan dia untuk 3 tahun pertama tu 1766 bahagi 3 RM588 lah setahun. Tapi saya nak baca ni dia punya kos sebenar yang ditulis kat sini. Di servis pertama dia bagi free. Dan untuk 7,000 yang pertama, servis pertama yang 1,000 km tu maksudnya yang saya biasanya orang tukang atau filter ataupun filter je kan. Itu dia bagi free, tak apa. Yang servis pertama untuk 7,000 km pun dia bagi free juga. Servis 14,000 km baru dia charge. Kat ni RM257, 2 kupang 4 duit. 21,000 km free. Jadi dia selang satu 28,000 km dia bagi RM448, 2 kupang 8 duit. 35,000 free. 42,000 km RM355, 6 kupang 8 duit. 49,000 free. 56,000 mai balik kena RM448, 2 kupang 8 duit. 63,000 km free. Kemudian balik ke 70,000 km dia turun balik ke RM257, 2 kupang 4 duit. Nampaknya 257 tu macam dia punya servis yang paling murah lah. Yang tu dia dah berulang-ulang sikit beberapa kali. So itu dia punya pecahan untuk 70,000 km pertama. Lepas pada 70,000 km tu, untuk 77,000 km dia masih lagi harga sama juga tadi, iaitu RM257, 2 kupang 4 duit. Dia masuk 84,000 km ni 4 tahun punya cerita. Satu servis besar punya kena RM1,004, 9 kupang 9 duit, kira RM1,005 lah. Itu yang paling mahal sekali. Kemudian pada 91,000 km dia balik pada RM257, 2 kupang 4 duit tu. Dan untuk 98,000 km ataupun 5 tahun, kalau kereta lain kita kira RM100,000, RM603, 6 kupang 2 duit. So kita nampak bahawa lepas daripada 70,000 km tu, dia punya bil dia meningkat dengan sangat besar. Sini kita kira tengok tadi saya dah tunjuk tadi kan, untuk 70,000 km pertama dia punya kos dia ialah RM1,766. Maksudnya untuk saya kira 3 tahun 300 iaitu RM588 setahun. Jadi yang selebihnya ni maksudnya daripada 70 nak pi ke 100,000 tu 77,000 dia punya modal dia servis 257. Jadi untuk daripada 70,000 nak pi ke 98,000 dia ada servis 1, 2, 3, 4 servis. 77,000, 84,000, 91,000 dan 98,000. Jadi untuk 4 servis ni jumlah untuk 4 servis daripada 77 ke 98,000 ialah RM2,121. Jadi dalam tempoh nak cecah 5 tahun tu, 3 tahun pertama kita relax sikit. Second 2 tahun kedua tu kita punya belanja servis lebih daripada RM1,000 setahun. Inilah risiko lah, kira nak kata risiko ke, nak kata cost ke, opportunity cost ke, macam mana ke. Bila kita ambil sesuatu benda yang teknologi tu baru, kita tengok dia punya pengilang pun tak berani nak bagi 10,000 km servis interval. Saya tak tahu kenapa dia tak berani bagi. Saya tak tahu kenapa. Mesti kita memang tanya. Kita tanya dia masa pelancaran tu kenapa dia bagi 7,000 km tak 10,000. Dia kata memang Nissan di Jepun sangat konservatif dalam hal-hal ni. Dia takut kalau ada apa-apa isu berbangkit, kalau dia tambah jarak servis tu kepada 10,000 km. Dan saya rasa ini satu angka yang konservatif. Tapi nak buat macam mana, dah ada itu dia punya jadual dia. Kalau lepas pada warranty, mungkin kalau kita berani, kita yakin, kita tengok boleh, saya rasa boleh extend pergi ke 10,000 km. Tapi takut lampu tu nanti duk menyala lah. Pandai-pandai lah cari workshop boleh reset lampu tu ke apa ke, saya tak tahu. Tapi ini kira saya bagi angka dan
jarak selenggara yang secara rasmi dibagi oleh Nissan memang betul 7,000 km dan bukan 10,000 km, dan memang betul ialah untuk 10 servis pertama dia bagi 5 servis percuma. Maksudnya bayar separuh je lah kan. Itu yang masa 3 tahun pertama tu ataupun 70,000 km pertama, 10 servis pertama tu dia punya kos dia sangat menarik lah. Tapi apabila kita pecah naik ke 5 tahun ataupun nak sampai ke 100,000 km dan mula kita nampak lah kos sebenar servis yang rasanya kat sini kita mungkin tak nampak sebab dia absorb pasal itu sesuatu yang dia perlu lakukan untuk meyakinkan pembeli untuk mencuba teknologi baru ni. Ada 3 benda yang saya cakap tadi, orang risau. 1 liter 3 silinder turbo, memang pening. Jadi ini kita tengok adalah strategi lah daripada Nissan, dan kalau awak nak beli kereta ni, awak boleh tahu bahawa 3 tahun pertama servis dia memang cun, harga tak tekan, selang satu free servis. Jadi walaupun dia servis interval 7,000 km mungkin kita rasa okey, tapi terpulang pada masing-masing lah. Kalau awak high mileage driver, saya rasa akan berasa 7,000 tu kan. Kalau awak normal driver ataupun kurang sikit daripada average mileage awak tu, dan mungkin ini satu kereta yang akan rasa wow, jimatnya kan. Jadi terpulang pada masing-masing, congak betul-betul pi dekat website Nissan ke ni, Wapcar ni ke, pi tengok betul-betul dia punya angka-angka dia tu, kira sendiri. Nak beli kereta ni kena tahu kira-kira dia. Dan pasal Cikgu Mas On buat kelas kira-kira, cuma saya tak tahu tu Sasha kat belakang tu tidur ke ni apa dia, ada soalan ni tak? Tak ada. Lapar. Tadi dah ambil aiskrim lebih, lapar juga lagi. Ya Allah, kacau lah dia ni. Saya ingat nak kena suruh dia puasa minggu depan. Suruh dia puasa kot. Saja seronok. Dapat rotan ni nak kena terlibat something kan. Terima kasih lah hampa mai lagi sekali kan. Hampa suka kot suara cikgu yang lunak ni. Apa pun suka tekan butang like Kalau boleh kongsi pergi kat kawan-kawan. Kalau hampa ada kawan-kawan nak teringat nak beli Almera, bagi tahu dia suruh mai tengok ni. Kod dia tak perasan kadang-kadang benda-benda macam ni kan. Dan kalau boleh subscribe tolong pilih subscribe kita nak try capai 200,000 pula. So tolong saya, tolong tekan butang subscribe tu, dan kalau teringin nak tengok minggu depan kita buat kereta apa pula kira-kira, tekan butang loceng nanti dia ding dong bagi tahu kita dah buat naik kereta video baru. Okey, kita jumpa lagi. Ni pergi makan cepat lagi, hitam kacau. Siapa nak angkut tak tahu.